buka di sini dengan membaca kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang menarikkan izin dan limpah kurnianya pada malam yang mulia ini. Kita dipertemukan kembali di tempat yang mulia ini di dalam rangka untuk mempertekadkan kefahaman dan keimanan kita serta untuk mendapatkan kekuatan dan keridaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam yang mulia ini, makna saya datang lewat sungguh karena sebenarnya saya meriawai tadi tengah hari tadi saya dah ada di sini, tapi karena kereta saya mana kereta saya accident dulu saya pakai accident, lepas tu saya bawa yang anak sebab meeting tak dia pun tak boleh rapat dekat ni. Kalau hujan masuk hujan, kemudian aircon dah rosak masa hujan, tukarnya tu ganti tu yang lambat tadi. Sembahyang asar tadi di masjid kota masjid. Sembahyang maghrib ni saya sembahyang di masjid India. Baru siap pada pukul 3.30 tadi. Jadi saya cadang ingatkan sejam lebih saya nak balik dulu. Ini balik pun tak ada, mau tak ada. Tak apa, alhamdulillah. Karena kita hanya boleh merancang, tapi yang meluluskan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam yang mulia ini, insya-Allah kita akan menyambung pengajian kita iaitu muka surat 68, iaitu sebuah hadis yang berbunyi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min haqqil walidi ala waladihi an yu'allimahu al-kitaba wa an yuhassina ismahu wa an yuzawwijahu idza balagha, rawahu an-Najjar. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa setengah daripada kewajipan bagi anak atas bapanya. Inna min ahaqqil walidi ala waladi, sesungguhnya kewajipan bapa ke atas anaknya, kewajipan seorang bapa atas anaknya, ayyu'allimahul kitab, bahawa dia mengajar anak tadi menulis dan kita menulis ni maknanya menulis dan membaca. Bukan menulis saja, menulis dan membaca. Termasuklah membaca Al-Quran Karim, kemudian mengajar hukum hakam. Lepas itu kitabnya disebut kitab, menulis, tapi termasuk semua. Ini kewajipan mana seorang bapa ke atas anaknya. Kemudian wa yuhassina ismahu, dan bahawa dia meletakkan nama yang baik pada anaknya, dibubuh nama yang baik-baik. Nama anak itu dibubuh nama elok, nama-nama yang tak elok tapi dan diperelokkan namanya. Wa yuhassina ismahu, dibubuh nama-nama yang elok-elok. Nama yang elok ada kalau anak lelaki Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Wahab, Abdul Sattar, Abdul Qudus. Ada nama-nama Allah SWT. Ataupun Muhammad. Nama yang ada di awalnya Muhammad ke Ahmad ke, itu nama-nama yang baik. Kemudian kalau perempuan pula, nama-nama isteri-isteri para Nabi, isteri-isteri para sahabatnya, pejuang-pejuang Islam, serikandi Islam yang berada di atas jalan yang hak. Nama-nama yang tak elok lah. Jangan bubuh nama yang tak elok. Kalau kita bubuh nama yang tak elok, seolah-olah mana kita mendoakan anak kita supaya jadi tak elok. Dan orang yang panggil nama tak elok itu mana orang yang mendoakan
mendoakan. Kalau kita tengok dalam beberapa hadis Nabi, jangan kita bubuh nama anak kita itu Najah itu kejayaan. Jangan bubuh nama kejayaan. Kalau nak bubuh namanya Najihah. Kalau nak perempuan, maknanya perempuan yang berjaya. Mana semua orang berdoa untuk dia. Tapi kalau kejayaan, apa dia kejayaan? Kejayaan. Ini bukan doa dan bukan nama terbitan. Itu nama terbitan kejayaan. Najah. Begitulah juga, jangan bubuh nama Abdul Syukur. Karena syukur ni bukan nama Allah. Syakur, Abdul Syakur. Jangan bubuh Abdul Syukur. Syukur bukan nama Allah. Kemudian wa an yuzawwijahu idza balagha, dan dikahwin akan dia apabila balik. Mana tanggungjawab ibu bapa bila anaknya dah cukup syarat-syaratnya, dah balik. Kemudian macam kalau ikut Nabi, maknanya sahabat-sahabat Nabi, isteri-isteri para sahabat ni budak-budak dia dah dikahwinkan. Kalau kita pergi ke India, Pakistan pun budak-budak lagi dah dikahwinkan. Kadang-kadang tu baru lahir. Perempuan tu baru lahir dah dipinang. Lelaki itu pun tak kenal isteri dia, dikahwinkan oleh bapaknya. Tapi yang dijawabkan pula, ada seorang kawan dia kata, saya dah nikah lah. Macam ngaji gitu. Dia dah kahwin, dia kata isteri dah kecil. Tapi yang tu tidak sunnah. Nabi kata apabila dah balik sunnah. Mana bila dah cukup syarat-syaratnya. Kalau ada orang masuk Minang, tengok orang yang masuk Minang tu macam mana. Dia mau tunduk taat patuh kepada Allah. Kalau cukup syarat-syarat tu, tak apa. Tengok dia, jangan pakai terima aja. Bayar juga. Setengah orang dia tengok gaji, tengok kerja. Ajar apa dia kata. Jadi ini bahaya juga. Kadang-kadang dia kerja besar, duit banyak, tapi akhirnya anak kita beranak. Ya. Ini tanggungjawab bapa ya. Nombor satu, dia bagi didikan, ajak menulis mana? Menulis, membaca, baca Quran, hukum akam semua ajak. Kemudian dibubuk, dia letakkan nama yang baik-baik. Setelah itu, bila dah sampai masa cukup, masanya balik ya, ada orang masuk Mina, kalau tengok, kalau sesuai, beri. Kalau tak sesuai, jangan dulu. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من السنة أن يخرج مع الرجل ضيفه إلى باب الدار مع الرجل ضيفه فسيقال nanti kita tengok إن من السنة أن يخرج مع الرجل itu tak ada مع الرجل. Kita lihat tadi bahawa setengah daripada peraturan yang baik, yang bagus, keluar seorang itu bersama-sama ahli jamuannya ke pintu rumahnya ila babidar. Inna minas sunnati ay yakhruja ar-rajulu ma'a dhaifihi ila babidar. Maknanya begitulah. Ay yakhruja ar-rajulu ma'a dhaifihi ila babidar.
bahawa setengah daripada peraturan yang baik, setengah daripada sunnah ni jalan peraturan, cara-cara yang baik, peraturan yang baik, bahawa bila tetamu datang rumah, kita sambut di muka pintu. Bila dia nak balik pun macam tu jugalah, kita hantar dia sampai ke muka pintu, ataupun kalau rumah kita bawa keluar dari depan rumah, tak melayani tetamu diikut peraturan sunnah Nabi. Jangan maknanya tetamu mari kita tak bunyi dalam rumah, biar dia masuk, mari masuk, bila dia nak balik dia keluar sendiri, kita ada dalam rumah juga. Maknanya ini tidak sunnah. Hanya Rasulullah SAW mengajar kita cara-cara untuk melayan tetamu. Jadi Islam ini cukup lengkap dalam semua perkara. Kemudian hadis yang berikutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min syarril nasi 'indallahi manzilatan. Dia kata ni manzilatin sini ya. Ini manzilatan. Yaumal qiyamati ar-rajulu yufdi ila usra ila imra'atihi, yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirra. Jadi Arab ni kalau dia lari sikit dia lari mana? Ini yang ni makna cetak tak lekat imra'ah tu. Pasal kalau nampak macam sin makna pula tu makna lain pula ya. Wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirra. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa setengah daripada kejahatan manusia di sisi Allah Taala, setengah, inna min syarrin nasi 'inda Allah, setengah daripada kejahatan manusia di sisi Allah, itu perkara yang tak elok ya, di sisi Allah SWT, lelaki yang mengeluarkan rahsianya kepada istrinya dan mengeluarkan pula istrinya akan rahsianya kepada suaminya, kemudian diisytiharkan akan rahsia istrinya. Ini perkara yang tak elok. Nabi kata, orang-orang yang tak elok di antara kejahatan dan keburukan, perangai ataupun tabiat yang tak digemari Allah Subhanahu wa taala, iaitu suami menceritakan keburukannya, rahsia-rahsia yang telah dilakukannya semasa dia muda dulu. Dia cerita ke isteri dia ini. Begitu juga isteri dia menceritakan kepada dia perangai-perangai dia dia buat dulu. Kemudian isytihar ke orang pula, cerita ke orang pula. Inilah tentulah tak elok, paling tak elok lah. Patutnya rahsia-rahsia ni, perkara tak elok ni jangan diceritakan kepada siapa pun. Jangan kita cerita kepada siapa pun. Pasal akhirnya jadi tak elok. Orang sangka kita tak elok. Sedangkan kalau nak kira, kita taubat lebih elok, lebih baik. Lepas kita taubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita betul-betul bertaubat, minta ampun kepada Allah, Allah akan terima. Pasal apa kita nak cerita ke orang pula? Jangan cerita ke orang, rahsia. Dan keburukan orang pula, yang paling baik kita jangan cerita kepada orang lain, kecuali keburukan yang membahayakan, boleh menyebabkan orang jadi sesat, ataupun orang jadi meninggalkan perjuangan Islam. Yang itu boleh diceritakan. Kalau keburukan seseorang yang dilakukan dia sendiri, dia laku, dia buat benda itu tidak merosakkan orang lain, tak menyebabkan orang lain rosak, kita tahu,
Kita jangan cerita kepada orang lain. Kerana apa? Terdapat dalam hadis Rasulullah kata, sesiapa yang merahsiakan ataupun menyembunyikan keburukan seseorang itu, Allah akan menyembunyikan keburukannya di akhirat nanti. Apa keburukan yang dia buat, Allah akan sembunyikan, maka tidak dikira, tidak dihitung yang itu. Kecuali perkara yang besar, yang bahayanya besar. Kita jangan sembunyikan. Kalau kita sembunyikan yang itu, mana kita bersyubhat. Syubhat bahaya, dosa besar. Man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Sesiapa yang terlibat dengan perkara syubhat, dia terlibat dengan perkara haram. Sebab itu dia tak boleh nak syubhat. Benda-benda yang kesalahannya besar. Tapi kalau kesalahan kecil, kita sembunyikan. Jangan cerita ke orang. Kalau kita tak cerita ke orang, Allah akan sembunyikan rahsia kita juga. Apa juga keburukan yang kita buat, insya-Allah maknanya tak dicerita, orang lain tak tahu. Dan kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengoklah kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang sahabat-sahabat Nabi lah, kita kata Sayyidina Umar bin Khattab sebelum masuk Islam, bukan kata kecil-kecil kesalahan, tanam anak perempuan hidup-hidup, anak perempuan Sayyidina Umar tanam hidup-hidup, bawa anak dia pergi ke tengah padang pasir, anak tu dah dia bercakap dah, korek lubang. Kemudian anak tanya, buat apa? Ayah, tak apa, ayah, tak apa, dia bila dah siap lubang tu, dia apa tu, bila dia korek lubang tu, peluh-peluh. Nanti anak lelak peluh di badan ayah dia tu. Tiba-tiba bila siap lubang tu, dia angkat anak tadi, kabur hidup. Itu pun tengok bila masuk Islam, beriman kepada Allah dan Rasul. Sayyidina Umar menjadi salah seorang daripada sahabat yang 10 orang yang Rasulullah jamin sebagai ahli syurga. Ahli syurga, bukan kesalahan kecil-kecil itu. Sebab itu kita bila melakukan kesalahan, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah Allah akan terima. Dosa sebesar mana pun, bila kita bertaubat minta ampun kepada Allah, Allah akan terima. Kecuali syirik saja. Orang yang mensyirikkan Allah, Allah tak terima taubatnya. Begitu juga syahadahnya tidak diterima kalau dalam hatinya mensyirikkan Allah. Masa dia dalam hati dia mengucap, ucapannya tak diterima oleh Allah. Kerana syahadah dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Syirik masih ada di dalam hatinya. Sebab itu maknanya kita nak benar-benar jauhkan daripada syirik, pergantungan kepada yang lain daripada Allah. Orang sakit dia bergantung kepada ubat ataupun kepada doktor, kepada kawan. Dia tak bergantung kepada Allah. Sepatutnya bergantung kepada Allah. Ubat tu usaha ikhtiar, tapi jumpa doktor usaha dan ikhtiar, bukan doktor yang menyembuhkan. Tapi kalau bergantung kepada ubat, habis. Macam setengah orang ni tak malas nak ubat. Maka ubat tu pun tak baik, ubat dia pun tak baik, dia dah malas nak ubat. Dia apa maksudnya? Dia anggap ubat yang menyembuhkan. Ini syirik. Kalau dia nak mati lepas dia kata tu, dia pun kita kata malaikat maut datang, malaikat maut datang, dia pun ucap la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah tak diterima oleh Allah. Mana dia mati syirik. Pasal apa? Dia mensyirikkan Allah. Dia bergantung kepada ubat. Dia anggap ubat yang menyembuhkan. Ucapan dia habis tak apa. Macam tumbuh-tumbuhan. Ucapan la ilaha illallah ni macam tumbuh-tumbuhan yang subur. Benda yang subur, elok. Syirik dia macam racun. Syirik dia macam racun. Macam mana? Tumbuh-tumbuhan yang elok dibenam dalam racun. Boleh elok kan? Habis mati. Macam itulah juga orang yang ada di dalam hatinya syirik. Dia mengucap 2 kalimah syahadah. Habis maknanya
Dia tak jadi Islam. Dia mati kafir. Kalau syirik masih ada. Ini Nabi kita mengqala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sesiapa yang berkata la ilaha illallah pada akhir kalam, pada akhir hayatnya, dia kata la ilaha illallah, masuk syurga. Dia wajib masuk syurga. Sekiranya tidak ada syirik dalam hatinya, dia tidak mensyirikkan Allah, kemudian dia mentasdikkan apa yang dilafazkan oleh lidahnya, barulah masuk syurga. Dia mati dalam iman. Ini dia mensyirikkan Allah. Syirik ada padanya. Jadi mati kafir. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Macam seorang tadi lah dia kata masalah ubat apa tadi tu, ataupun dia kata aku ni kalau tak ada harta pakai tak makan anak-anak aku ni tak bimbang dah tentu dah senang masa depan anak-anak aku dah tentu cerah pasal harta aku banyak, aku tak nak bimbang dah. Hampa jaga betul-betul harta ni dah tentu hampa senang. Kalau tidak hampa tak boleh makan, hampa tak akan senang. Dia lupa siapa yang menjadikan harta dia tu, yang menumbuhkan sawit dia tu, yang bagi berbuah, bagi dapat hasil yang banyak. Tiba-tiba dia kata pokok sawit dia yang menyebabkan dia jadi kaya senang. Aku tak bimbang dah, duit aku banyak, wang ringgit aku banyak, ratus-ratus ribu ataupun juta dalam bank, dah tentu cerah masa depan anak-anak aku, dah tentu senang. Dia rasa duit tu dapat memberi nak menyelamatkan anak pinak tu. Artinya dia bergantung kepada Allah. Dia bergantung kepada Allah. Kerana apa? Duit dia sebenarnya datangnya daripada siapa? Kita kata hasil itu daripada mana? Daripada Allah juga. Dia lupa kepada Allah. Sebab tu saya ingat lagi kata-kata yang dilafazkan oleh Tuan Guru Haji Muhammad Saman tadi. Dia kata apa? Orang yang tidak bergantung kepada Allah, dia kata macam anjing, dia kata macam anjing. Macam mana? Dia kata, dia bagi contoh, ada seorang kaya, dia ada tukang kebunnya, tukang masaknya, banyak pergi tangannya, kemudian dia anjing pada untuk nak dia bela untuk nak bagi selamat, nak jaga kawasan rumah dia. Anjing dia tu, dia kata dia bukan kenal tuannya tu, dia tak kenal. Yang dia tahu ada bagi makan kat dia. Tiap hari siapa yang nak pergi bagi makanan kat dia, itu dia kata tuan. Dia kata yang tu lah tuan dia. Dia ikut dia tu, tuan dia. Kalau tuan hak sebenarnya orang kaya tadi lalu, dia tak beli lah. Tapi bila dia nampak kawan hak kawan nak bagi makan dia cari, dia ikut dulu. Dia tak kenal siapakah tuannya yang sebenarnya. Dia kata hak bagi makan dia itulah tuannya. Macam itulah dia kata orang yang tak bergantung kepada Allah ni, dia bekerja, dia kata kita tak boleh, kita makan gaji dengan dia, kerja dengan dia, kita kena ikut dia, kena sokong dia. Yang ni dia kata kena ikut dia, kalau tidak macam mana kita dapat gaji ni, tak makan. Dia tak ingat macam mana boleh kita dapat gaji. Gaji itu dari mana? Hasil daripada negara. Hasil itu dari mana? Tak daripada Allah. Majikan kita pun tak makan. Kalau bumi yang kita tinggal kering kontak, apa pun tak ada. Semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba kita kata majikan kita. Ini kita syirik kan? Syirik. Tahu dia sama kita macam ni. Dia bagi contoh yang kita ni tak kenal tuan dia. Macam tu juga orang yang syirik kepada Allah ni, dia tak kenal tuan, siapakah Tuhan yang sebenar-benarnya yang memberi rezeki kepada dia. Dia dah nampak duit
dapat majikan dia, nampak apa kelapa sawit dia, nampak gaji, apa pangkat dia, kedudukan dia. Dia lupa siapakah yang memberi, pemberi yang sebenar-benarnya. Kita kata la raziqa illallah, la mu'tiya illallah. Tidak ada yang beri rezeki melainkan Allah. Tidak ada yang memberi sesuatu melainkan Allah. Ya, Allah. Kita kata la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah tu. Tiada Tuhan yang beri rezeki melainkan Allah. Tiada Tuhan Maha Pemurah melainkan Allah. Tiada Tuhan yang mencipta segala-galanya melainkan Allah. Allah tu saja kita terima. Tiba-tiba yang lain, kita bergantung kepada yang lain. Kita kata yang lain, itu jadi syirik tu. Yang kita jadi syirik tu. Bila dah syirik, mengucapkan tak ada apa, batal. Di antara perkara yang membatalkan syahadah iaitu syirik. Asyirku billah, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi batal syahadah seorang itu. Maka syahadah itu tidak berfungsi. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يحب السهل الطليقة رواه الشيرازي عن أبي هريرة. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Taala kasih ia akan kemudahan at-taliq. Jadi kita kemudahan talak sini ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab kata at-tulaqa, orang yang merdeka, bebas. Allah ni suka kepada orang-orang yang buat perkara yang mudah. Dia mudahkan semua, bukan mudahkan dalam perkara ibadah, dia mudahkan ibadah dah. Dia tidak menyusahkan orang. Dia tidak menyusahkan orang. Jadi maknanya Allah suka. Kalau kita jadi ibu bapa, kita jangan menyusahkan anak isteri kita, anak pinak kita. Kalau kita jadi suami, jangan menyusahkan isteri dan anak kita, anak-anak kita. Kalau jadi pemimpin, jangan menyusahkan anak buah kita. Menyusahkan ni banyak perkara, banyak bentuk. Kalau kita tengoklah hasil negara ni berapa punya banyak. Kita jadi pemerintah, kita memimpin, kita bertanggungjawab. Mana diamanahkan untuk mentadbir negara. Segala hasil yang terdapat dalam negara ni, maknanya atas tanggungjawab kita kena tadbir dengan elok. Tadbir dengan elok. Kalau macam kita kata negara kita ni banyak petrol, berbilion-bilion setahun, setiap tahun berbilion-bilion. Kita kena pemudahkan bagi harga murah, minyak, petrol bagi murah, yang dah hasil negara minyak. Seliter 5 rupang kau beli, 5 rupang boleh bagi. Barang-barang lain jangan dinaikkan. Kemudian orang susah nak diberi bantuan. Kalau kita tengok pergi negara Eropah, negara orang putih mana ada minyak, orang tua mana yang dah ada. Setiap orang rakyat mereka dapat pencen, goyangkan hidup tak ada apa, ada pencen. Ini betul, tak ada apa, dia bagi pencen, membantu hasil banyak. Ini disusahkan, dah harga mahal, cukai lagi. Kemudian kemudahan tak diberi. Yang dapatnya dia habis untuk pelancong. Bukan untuk pelancong mana? Untuk rakyat. Ini yang jadi salah. Tapi yang salahnya sebenarnya bukan salah pemerintah tu. Salah yang memilihnya, yang memangkah tu. Yang tu yang salah. Tanggungjawab. Kalau dia tak apa, tak naik. Ini masalah.
Dia pilih penyamun, penyamun lah. Ya. Dia pilih penyamun, dia penyamun lah. Apa? Buat nak kata. Pilih penjangok. Jadi kita kena permudahkan. Ini bagi syarat macam-macam. Ada seorang kawan saya mati dah. Dia bukanlah apa pun, WB je. Kalau ada orang nak minta rumah, buka apa? Buka rumah besar mana pun, isi borang lah. Tanya isi borang dulu. Ada isi borang. Dan kalau ada isi borang, bagi kat dia, barulah dia rekmi rumah. Ini kan. Tapi Allah ambil nyawa dia. Alhamdulillah. Dia belah-belah sana, belah-belah Sungai Siput. Kawan baik saya. Dah sampai masalah. Mudah-mudahan Allah maaflah. Tapi tentulah, mana menyusahkan, kita jangan menyusahkan. Karena Allah tak suka orang yang menyusahkan. Begitu juga kalau seorang suami dia nak menceraikan isteri dia, pasal isteri dia tak boleh duduk dengan dia. Ada beberapa perkara yang canggah dengan dia, tak boleh sehati, sehaluan, tak sehaluan. Jadi dalam Islam ni ada hukum, ada peraturan. Kita tengok kalau tak ada apa-apa masalah, apa kita ada doa lah. Dia ada minta. Tak usah doa dah lah. Lepas lah dia mengelok. Dulu kita ambil mengelok, elok. Lepas dengan elok. Jangan kita seksa je. Dan hadis yang berikutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yuhibbur rifqa fil amri kulli. Inna Allah yuhibbur rifqa fil amri kulli. Rawahu Bukhari. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah Taala kasih, ia akan berlemah lembut pada segala pekerjaan sekaliannya, fil amri kulli, dalam semua perkara. Allah ni cukup kasih kepada orang yang mempunyai sifat lemah lembut dalam semua perkara. Jadi lemah lembut ni kita kena tahu apakah dia yang dikatakan lemah lembut. Diterjemahkan sini lemah lembut, ar-rifq maknanya belas kasihan. Ar-rifqu bil hayawan, belas kasihan kepada binatang, belas kasihan kepada sesama manusia. Ar-rifq. Kalau rafiq dia makna kawan. Ar-rifq ini perasaan kasih sayang. Jadi Allah cukup suka pada orang-orang yang mempunyai sifat kasih sayang, perasaan. Yang mana-mana yang berperi kemanusiaan. Dia kasih, dia sayang, ya, dalam kepada semua perkara, sehingga kan kepada binatang yang nak sembelih binatang, dia ada kena ada perasaan kasih sayang. Kalau kita tengok dalam hadis Rasulullah menyatakan innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Wa idza qataltum fahsinul qitla wa idza dhabhtum fahsinul dhabha wal yuhid syafratahu wal yurih dhabihatahu. Sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah memfardukan kasih sayang, ihsan dalam semua perkara. Ar-rifq ni mana ihsan? Ihsan dalam semua perkara. Apabila kamu nak membunuh, maka bunuhlah dengan elok. Nak bunuh ular, kan nak bunuh lipan, kan nak bunuh kala, kan nak bunuh benda-benda yang membahayakan, bunuh dengan cara elok supaya dia cepat mati.
Jangan diseksa dia. Bunuh dia. Elok. Wa idza zabahtum fahsinul dzibha ataupun zabha. Bila kamu nak menyembelih, elokkan sembelihan kamu. Elokkan sembelihan. Jadi macam mana? Binatang yang kita nak sembelih itu kita letak di tempat yang elok, tempat yang lembut. Pisau yang kita bawa itu sorok, dan jangan sembelih di depan kawannya. Kawan dia pun kita nak sembelih, dia pun kita nak sembelih. Kita sembelih depan kawan dia, jangan. Kemudian taklah disegerakan laluan pisaunya, kelajuan pisau tu. Kalau boleh kita buat sekali putih, sekali, dua kali. Itu aja. Jangan duk tarik gitu, slow aja. Macam apa Hamzatul Mat ni biola Hamzatul Mat kan? Gitu ya. Dia bukan macam tu. Dia kena segerakan, bagi dia putih. Orang tu cepat putih, cepat mati. Cepat dia mati. Wal yuhid syafratahu, dan taklah ditajamkan pisaunya. Pisau yang kita nak sembelih tu biar tajam betul-betul. Biar kalau boleh, kalau kita sembelih lembu tu, sekali tarik, kali yang kedua tu dah selesai. Wal yuhid zabihatahu, dan kemudian hendaklah direhatkan binatang sembelihannya. Dah lepas disembelih, biar dulu. Maknanya kalau berikat kaki, bukakan ikatan tu dulu. Ikatan kaki dia tu buka, bagi kalau dia nak apa rejang, dia nak sendang, dia nak pelupuk sebebas-bebasnya. Jangan duk lapar lagi. Biar sampai apa kita dah nyak matilah, barulah dilapar. Jangan jadi macam Pak Arab. Setengah-setengah Pak Arab. Saya tengok waktu saya buka tahun 75. Saya ingat saya mengajar haji di Tamak tahun 75. Dia sembelih di Mekah. Dia dekat dengan asrama. Kami duduk di asrama Bukit Malaysia di Mekah tu, di Naga, nama tempat tu. Jadi dia sembelih unta. Sembelih unta ni ada dua cara. Sembelih unta ni. Satu dinamakan nahar. Satu nama zabah ataupun zabihah. Jadi nahar ni, kita fasalli li rabbika wanhar ya. Nahar ni dia bukan sembelih gini. Nahar ni unta duduk berdiri. Tukang anak ni dia pun berdiri juga. Dia urut cekok unta tu. Kita bagi tengah-tengah tegak tu. Tarik. Kalau kita kata tikam. Tapi yang tu zabah namanya. Itu apa? Nahar. Yang tu paling senang. Yang tu lah. Bukan ujung tu. Unta bukan panjang tenggoknya. Jadi kalau kita nak sembelih unta ke, iti angsa ke, jangan dia belah ujung tu. Pangkai. Agak-agak jauh ni, dan pangkai tenggok dia ya. Baru cepat mati. Satu jenis lagi, zabihah ataupun zabah. Dia bagi duduk unta tu. Bagi kita terus buka unta tu, bagi duduk tu. Kemudian tarik kepala dia, bagi pandang ke langit. Tarik kepala pergi ke ekor. Tekan kepala sana. Sembelih lah, lebih kurang setengkai dari bangkai. Cukup cepat. Syok gitu. Kita di sini sembelih unta buat macam sembelih lembu.
Nak terbah ada tu. Allah seksa unta nak jatuh. Berapa punya tinggi tu. Mau dia jatuh. Menjadi seksa unta. Ini tak payah apa. Bagi dia duduk. Dia unta ni ada 2 lutut. Ikat dia lutut dia. Satu lutut je ikat, lutut depan tu. Sebelah lagi tak payah ikat tu. Ikat gitu, dia duduk. Bila dia duduk dulu kita ikat dia, ikat tu, tak bangkit dah. Betul. Bagi dia dongak ke langit. Kalau ada sampai kekok sebelah. Tapi Pak Arab ni yang saya tengok lah. Dia sebelah bukan panjang. Mana pisau macam ni ya. Tapi tajam semua lah. Pisau tu kalau kita di sini pada jual sekarang lah panjang-panjang. Panjang-panjang ni RM200, RM300. Ya. Tajam cukup. Pak Arab ni saya tengok betul. Putih orang tu. Dia yang wajib putus 2 saluran. Satu saluran pernafasan, satu saluran makanan. Bila putus yang tu, dia terus lajak ke sendi bangkai. Saat lagi dah, sat je, angkat dah kepala. Dia angkat dah kepala unta tu. Pakai pisau tadi dah. Lepas tu dia letak pisau atas tengkok ni, bangkai ni, ke atas belakang. Sampai belakang. Seorang lapah belah sana, seorang lapah belah sini. Tak nak mati lagi. Siap dah. Unta tu dah. Kulit dah tak ada dah. Terduk gitu. Putih. Bergerak gitu. Ini yang Nabi kata, wal yurih dhabihatahu. Hendaklah dia merehatkan, bagi rehat dulu sebelahan datang sebelahan dia. Ni tak bagi rehat. Selesai dia potong-potong dia angkat terus. Yang tu yang di Arafah cerita di apa Muzdalifah dulu, cerita dulu. Ini semua ni kawan-kawan saya yang di Mekah cerita. Masa sebelah di Muzdalifah. Sebelah lembu ni. Lembu korban. Bila putih yang ni tengkok ni, dia ada orang ni saluran dia putih-putih. Sebelah paha lah kau tarik lah. Sebelah paha kau dah tarik lah. Dia tarik paha buat lari. Ini dia. Lah dia tak ada lah yang tu. Tak ada lah yang Muzdalifah kau dia buat elok. Cara daging pun dia apa orang kata ambil dikumpulkan ya. Dan tak keluar negara yang susah. Masa saya dulu Allah kambing tiba itu rata sebelah kami. Rata-rata. Tak ada sistem. Jatuh membazir pula. Membazir. Sebelah tinggal. Kalau orang ambil tak apa, orang tak ambil. Tak. Saya tu tak ada. Ya. Saya juga biasa semua. Sebelah ada ya. Dia tak ada mati lagi. Dia hitam masuk dalam tu dah. Bukan dah mati anak. Dia mati anak. Boleh macam tu tu kaji itu dari. Mungkin dia orang banyak. Ya. Pagi sore pagi dia mati. Dia makan. Tak ada. Masa pantang berani apa. Ya, betul. Sememangnya macam itulah di Mesir tu pun sama lah. Di Mesir dia sembelih ayam. Dia pegang tekuk ayam tu. Dia bagi belengkung gitu lah. Sekali. Tahu. Tahu. Bukan kita ada orang pun. Dia pegang gitu ya. Putih tak putih dia tak kira. Dia tahu. Macam ayam panas. Ayam panas. Dia tahu susun-susun tu. Mati lah. Sebab itu dalam orang yang belajar usul fiqh ya. Orang belajar usul fiqh ni dia tengok sumber hukum.
Al-Quran, Sunnah, ijma' dan qiyas. Ijma' dan qiyas. Jadi sembelih latang ni adalah nas Al-Quran. Al-Quran kata sembelih, nak makan kata kena sembelih. Hadis kata sembelih adalah fil lubbah. Lubbah ni halqum. Dia halqum. Mana dia sinilah sunnah. Mana dua nas dah ada. Kemudian memutuskan saluran makanan dan saluran pernafasan bukan nas, tapi adalah ijma' ulama memutuskan. Dan bila kita sembelih datang, hendaklah diputuskan dua saluran ini, saluran makanan dan saluran pernafasan. Jadi nas mengikut mazhab Syafi'i, kalau tak putus dua saluran ini tak sah, mana tak boleh makan. Adapun mazhab Hanafi ya kita boleh makan. Pasal nombor satu, sembelih ni adalah nas. Dah lepas, sudah dah. Fil lubbah, di leher, dia tengok ya. Nas juga, sudah dah, sembelih dah. Mana ada dalam hadis, dalam Al-Quran kata kena putus dua saluran makan, dua saluran ini. Jadi putus dua saluran ini adalah ijma' ulama. Ijma' ulama dengan nas, katanya nas lebih kuat. Sebab itu bagi mazhab Hanafi, memutuskan dua saluran makanan dan pernafasan itu adalah sunnah. Yang rukunnya sembelih, ditengok, boleh makan. Lagi satu yang kata kalau kita buang, mubadzir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sungguhnya mubadzir itu adalah kawan-kawan syaitan. Dia Hanafi kita boleh makan. Jadi kalau orang yang belajar usul fiqh, dia pejam mata lah. Saya kata Hanafi kita boleh makan, Hanafi kita boleh makan. Jadi dalam masalah ni berlaku. Kalau di Mesir biasa, tanah Arab biasa di asrama Melayu, di Azhar, di apa? Di Abbasiyah. Tukar sembelih itu Pak Arab. Putih ke tak putih ke? Kita pergi tengok. Dah lah pergi tengok. Berapa banyak tak putih. Tapi dah kita tak pergi tengok. Pasal itu saja. Yang boleh kita tak tengok tu pasal apa? Pasal dalam sumber hukum. Mana kita tinggal dalam usulul fiqh, kita memutuskan saluran itu adalah ijma'. Ijma' dengan nas lebih kuat. Jadi hukumnya sunat saja putus. Mazhab Hanafi. Adapun Syafi'i tidak, mesti putus. Kalau tak putus, tak boleh makan. Tapi yang saya cerita tadi, Pak Arab buat tadi, maknanya dia tidak berperni kemanusiaan, tak beramal dengan sunnah. Pasal Nabi kita wal yurih zabihatahu, hendaklah dia merehatkan, memberi rehat kepada binatang sembelihannya. Dia tak bagi rehat. Lepas itu terus lapar. Terus ini kira zalim lah. Zalim ni berdosa. Tapi hukumnya halal juga dia makan. Makan tu halal, tapi perbuatan dia tu zalim. Dan hadis yang berikutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah harrama alaikum uquqal ummahat
tak jelas ni. Nanti kita tengok terjemahan. Dan menanam anak perempuan tanam di waktu hidup dan mengharamkan bila baik kita tengok ya. Inna Allah harrama alaikum uquqal ummahat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan mendurhakai kepada ibu bapa dan menanam banat ni anak perempuan. Waman an wahad wa kariha lakum qila. Yani tak jadi apa orang kata, saya tak bawa kitab satu lagi ni. Kalau saya tak bawa kitab, ni kalau bawa kitab saya bawa dua. Kitab satu lagi angkat saya tu jelas. Yang ni cetakan tak terang. Waman an wahad. Ini tak jelas ya. Kawakali halakum qila wa qala wa kasratas su'ali alif ta'ala wa ida'atal mali rawahu al-Bukhari. Baik, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Taala telah mengharamkan atas kamu berbuat derhaka kepada ibu bapa. Yang derhaka kepada ibu bapa sememangnya haram. Derhaka kepada ibu bapa. Jadi bentuk derhaka ni pun banyak. Kita melakukan perkara-perkara yang boleh memalukan ibu bapa pun derhaka. Kalau kita anak lelaki yang dah berkahwin tak balik ke rumah ibu bapa pun kira derhaka. Pernah berlaku zaman Nabi, seorang lelaki, seorang pemuda, ayah dia dah mati, tinggal mak dia lah, dia duduk dengan mak dia. Kemudian dia berkahwin. Kahwin bukan jauh mana dengan kampung mak dia tu. Bila dah dia berkahwin, dia jarang balik ziarah mak dia, tengok mak dia ya. Hingga mak dia rasa kecil hati. Satu hari dia sakit teruk. Nabi pun datang menziarahinya. Sahabat-sahabat pun datang, ajak mengucap, dia tak boleh mengucap. Akhirnya Nabi tanya kepada orang tua kampung tu, dia ni ada mak ke tak lagi? Dia kata ada, duduk di kampung, tak jauh mana lah sini. Cuba pergi panggil mak dia mari. Dia pun pergi panggil mak dia. Bila mak dia datang, Nabi tanya mak dia, apakah kesalahan yang dilakukan kepada engkau hingga menyebabkan dia ni tak boleh mengucap? Ajak mengucap tak boleh mengucap. Ibu dia pun kata, sebelum dia kahwin dulu dia duduk dengan dia lah, mana anak tadi duduk dengan mak. Tapi bila dia dah kahwin, dia jarang balik. Dia lebih mengutamakan isteri dia daripada ibu dia. Kata mak dia, saya merasa kecil hati. Kata ibu dia, Rasulullah suruh dia memaafkan kesalahan anak dia. Dia tak mau. Dia tak mau memaafkan kesalahan anak dia. Akhirnya Rasulullah katakan sahabat-sahabat, pergi cari kayu. Kalau jadi pergi cari kayu, kita bakar bang. Buat apa hari ni? Dah tentu dalam surah neraka. Pergi cari kayu, kita bakar buat anak dia. Bila dia dengar macam tu, baru dia memaafkan kesalahan anak dia. Bila dia memaafkan kesalahan anak dia, terus anak dia boleh mengucap. Mengucap dulu. Anak lelaki ya. Tapi mana anak perempuan kena turut anak lelaki, kena turut suami. Wajib ikut suami. Tinggal lagi suami lah kena ada perasaan jugalah. Takkan tak mau bagi balik rumah ayah dia, mak dia pun ada teringat ayah dia, teringat mak dia, ayah dia, mak dia, mak kita, ayah kita, mak kita lah. Takkan kita tak bagi balik lah.
ni maknanya isteri kena ikut suami. Lagi suami ialah kena fikir panjang sendiri, ada perasaan, membenarkan dia balik, kalau dia nak balik. Kalau kita tak boleh balik, dia nak balik, ada agak selamat ya, bagi. Kalau tidak, jangan. Isteri ni yang sebenarnya kalau dia nak balik, dia nak pergi mana-mana kena minta izin daripada suami. Kalau tidak, kalau dia tak minta izin, segala makhluk yang ada dia dalam perjalanan dia pergi tu, semua makhluk mengutuk dia, mendoakan kepada Allah supaya Allah laknat dia. Kalau ada yang mitik kebun lembu, tumbuh-tumbuhan, batu, batan, wasiat, kapal, semua ada lalu tu, semua makhluk yang ada mendoakan kepada Allah supaya Allah laknat isteri yang tak minta izin kepada suami tadi. Tinggal lagi suami kenalah. Dan tadi juga lah, kalau penting, agak penting, pergilah. Kita tak ada rumah. Berlaku ibu sakit, mak sakit, ayah sakit ke ya, kita tak ada rumah. Benarkan dia balik. Tapi kalau dia tak balik pun tak apa. Pernah berlaku zaman Nabi, ada seorang perempuan, mak dia sakit teruk. Suami dia pergi ke medan perang, berjihad fi sabilillah. Kemudian dia pergi jumpa Rasulullah. Rasulullah kata, taatkan kepada suami kamu, taatkan suami kamu, jangan balik. Mak dia sakit teruk. Tak lama sampai berita-berita mak dia mati. Dia pergi jumpa Nabi. Nabi kata, taatkan kepada suami kamu, jangan balik. Lepas tu ayah dia sakit teruk pula, bagi tahu kat Nabi. Macam tu jugalah Nabi kata. Lepas tu ayah dia mati. Jadi ayah dia mati, mak dia mati. Lepas Nabi kata, taatkan pada suami kamu. Perempuan tu masuk syurga, ahli syurga. Rasulullah kata ahli syurga. Pasal dia sanggup, mana taat kepada suami dia. Suami dia pergi ke medan perang. Dulu bukan ada handphone, bukan ada apa. Sekarang ni lah senang. Dulu tak ada apa. Waktu kita hukum tak ada apa. Biar kita sambung sikit lagi. Bahwasanya Allah telah mengharamkan atas kamu berbuat derhaka kepada ibu-ibu. Mana ibu ni, ibu-ibu bapa lah, al-ummahat ni ibu bapa. Dan menanam anak perempuan. Waktu tanam hidup-hidup di waktu hidup. Pasal amalan zaman jahiliah ni, bila dapat anak perempuan, mereka rasa anak perempuan mungkin akan melakukan perkara-perkara yang memalukan mereka nanti. Lebih baik, oleh itu lebih baik ditanam hidup-hidup lagi, pada kecil lagi tanam. Dan mengharamkan ia akan tamak dan haluba. Perasaan tamak dan haluba. Tabiat tamak haluba ni pun Allah haramkan. Dan benci Allah Ta'ala bagi kamu begitu begini. Nanti kita tengok ya. Wa karihalakum qila wa qala, begitu begini. Dan membanyakkan pertanyaan. Jadi mana kita yang cerewet lah dalam macam-macam perkara. Anu tak boleh, ni tak suka, yang ni pun Allah tak, mana tak suka kepada kita. Kemudian banyak soal, waktu satu soal, banyak pertanyaan kepada Allah tak suka. Apa ni Allah tak suka? Pasal pernah berlaku di zaman Nabi Musa alaihissalam. Bukankah Allah perintahkan Bani Israel supaya menyembelih lembu? Mereka tanya lembu macam mana, kemudian warna apa. Jadi tanya kerana terlalu banyak pertanyaan, menyebabkan susah mereka nak cari lembu tu. Besar mana, warna apa, macam mana lembu. Akhir turun ayat, nyatakan lembu yang tak kuning